Assalamualaikum, selamat petang. Kita bertemu lagi hari ini dengan Machine Element Design, chapter yang sama, chapter 2, Fastener. So hari ini sebab kita dah habis syllabus, so hari ini kita akan buat example macam mana kita nak gunakan semua equation ni. Okay, di nota saya, di OneNote saya dah ada satu example di sini, right? Dan example ni of course dia ada berkaitan dengan fastener. Okay, jadi untuk kita tidak buang masa, so kita start dulu this example. So the bolt of connection is using M20 times 2.5 iso cost thread having yield strength of 630 megapascal. So determine the total force on the bolt if the joint is permanent, the tightening torque if the bolts are unlubricated. Given the grip is L equal to 60 mm, the joint carries an external load of P 40 kN. The bolt will be made of steel of modulus of elasticity 200 gigapascals, and the parts are cast iron with a modulus of elasticity EC equal to half of modulus of elasticity of steel, or in this case is a bolt modulus of elasticity. Right, this is the example. Okay, so apa yang kita akan buat, kita try to keluarkan sikit what kind of information yang ada dalam soalan ni. Okay, so pertama, let's say kita the ball of connection is using M20, so M20, so M actually refer to ISO bolt. Okay, ISO bolts. So 20 untuk this case is a size of the bolt is 20 millimeter. Okay, and 2.5 for this case is actually a pitch. Okay, so this is a standard ISO approved identification symbols that kita dah belajar sebelum ni. Okay, so P basically is a 2.5 millimeter. So itu adalah size of screw, and then dia dah mention kat sini is a ISO cost thread can have a yield strength. So this is a this 630 is actually represent as a SY 630 megapascal, right? So determine the total force on the bolts if the joint is lubricant. Okay, so dia nak cari berapa total force, ataupun untuk case ni this one is a FB. Okay, it's a FB, but dia bagi some condition kat sini. Okay, condition dia adalah berapa nilai the joint is permanent. So joint is permanent, basically dia reflect kepada preload di dalam design. So untuk case ni FI dia berapa? So kita dah belajar hari tu, is a permanent, is a 90% of proof load. Okay, is a 90%. Dia ada dua hari tu, so either 75% proof load ataupun 90% proof load. So for this case is a permanent, so because of the permanent, so it's a 90% of FB. Okay, so itu for A. But for B, actually dia nak cari berapa tightening torque. Okay, so sebelum kita letak this external load, untuk case ni adalah 40 kN external load, so berapa dia punya tightening torque require untuk pastikan this joint adalah selamat lah under load. So this is a T. Then of course dia bagi juga some condition kat situ, is a unlubricated. So this unlubricated basically represent apa kat sini adalah represent torque coefficients, ataupun untuk kat sini is a K. So K untuk unlubricated adalah is a normal conditions. Okay, is a 0.20. Okay, so basically this is a general idea
Tapi ada sedikit info yang kena keluarkan juga. Okay, di sini kita ada the grip length. So L is a 60mm. And of course untuk kes ni dia beri juga external load yang acting di dalam sistem bolted connection ni is a 40 kN. Dan dia beri juga modulus of elasticity of the steel. Untuk kes ni bolt tu buat daripada steel. So this is a, we call it is EB untuk kes ni. It's a 200 gigapascal, right? And parts untuk kes ni menggunakan cast iron. Usually cast iron have a low modulus of elasticity. So untuk kes ni is a half. So EC ni it can be represent as EP based on equation yang kita dah discuss sebelum ni. Right, so kita ada semua ni. Macam ni kita nak jawab. Okay, so basically paling mudah adalah kita lukis. Okay, actually lukisan amat membantu untuk seorang engineer. Okay, so kalau kita lukis actually dia memudahkan banyak benda sebenarnya. Okay, so let's say kita try lukis berdasarkan info yang diberi. Let's say kita ada 2 parts. Okay, so kita ada 2 parts yang kita nak bolted connection. Right, so parts A di atas dan part B mungkin di bawah. Right, dan kita letakkan this parts dengan bolted connection. Okay, so this is a bolt. Then of course kita ada nut juga di bahagian bawah untuk kes ni. So ini adalah kita punya thread lah. Right, macam tu. Right, so kita dah tadi kita ada specify berapa size dia tadi. So ni adalah M20 times tak silap saya dia punya pitch dia adalah 2.5. Okay, this is ISO cost thread. Okay, dan dia juga beri something kat sini, some info yang penting juga kat sini. Jadi dia beri untuk bolt ni, okay, dia buat daripada steel tadi. Okay, so steel ni dia memberi yield strength, okay, sebanyak berapa tadi, 630 megapascal. Okay, dan juga tadi diberi juga modulus of elasticity untuk this bolt. Actually EB is 200 gigapascal. So ini some material property of the steel untuk this bolt connections. So untuk plate pula, so diberi something tadi. Okay, pertama diberi tadi adalah this grip length. Okay, L. So this L adalah, kalau kita tengok tadi, L diberi tadi adalah 60 mm. Okay, so dan juga this plate. Okay, this both plate actually dibuat daripada same material, cast iron, dengan modulus of elasticity adalah separuh daripada e-bolt tadi. Separuh. Okay, ataupun let's say kita masukkan nombor sikit, berapa bahagi dengan 2. So kita dapat this EP is basically 100 gigapascal. So kita ada plate. Alright, dan yang lain-lain tu pun semua kita dah settlekan benda-benda ni. Dan of course bila kita dah tighten dengan condition yang diberikan seperti permanent connection dan juga unlubricated conditions, so basically kita dah boleh letak this connection ke atas external load lah. So untuk kes ni diberi tadi external load adalah 40 kN. Alright, so sekarang ni kita punya bolted connection sudah ada dalam load dengan beban dia sebanyak 40 kN. Okay, maksudnya kita nak selesaikan masalah ni. Okay, so pertama kita tengok balik, kita ada, so soalan yang dia nak beritahu tadi adalah dia nak cari berapa total force acting on the bolt. Okay, jika joint itu sendiri adalah permanent. So kita, apa yang kita buat, kita keluarkan equation yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, so apa equation dia? So sebab dia nak cari berapa total force yang acting di dalam bolt tu sendiri, so kita gunakan
So bila kita tekan, basically dia akan reach satu value Fi, preload, dan akan ada, bila ada external load aktif di dalam sistem, akan ada pertambahan tension di dalam bolt design yang kita panggil sebagai delta Fp. Dan this Fi ni, okay, ataupun this equation basically ada another form, is a Fi tambah, so C adalah stiffness joint factor ataupun percentage yang diambil oleh bolt. Sebab kita dah tahu hal itu, C ni dia percentage yang diambil oleh bolt, bukan 100% akan diambil oleh bolt lah, this external load. So dan dia akan kali dengan P tadi. Okay, so this is a definition of FB. So kalau kita go through equation ni, so kita ada Fi, so Fi kita tak ada lagi, C pun kita tak lagi, tapi P kita dah ada lah. So 40 km yang diberi tadi. So kita cari dulu Fi. So Fi ni, so berdasarkan soalan, so Fi untuk case permanent, so let's say kita tulis sikit, for permanent connection. Okay, alright, so kita boleh kira this Fi. So Fi untuk kes ni adalah 90% daripada Fp. Okay, proof load. Okay, right, so this is a definition of Fi untuk case permanent. So kalau kita go through this equation, so Fp, okay, so Fp untuk case ni macam tak ada lagi. So since Fp tak ada lagi, so apa yang kita akan buat, kita cari juga Fp tu berapa. So Fp adalah Sp kali dengan ataupun proof strength kali dengan tensile stress area of the bolt itself, AT. Alright, so SP kalau kita go through equation ni pula, SP pun tak ada lagi. Okay, so SP tak ada, tapi dia ada beri something tadi kat bolt tadi. So dia ada bagi SY. So SY basically kita boleh estimate proof strength. Okay, so kalau diberi SY, so usually SY ni sorry, my mistake, sebenarnya SY ni, okay, adalah lebih kurang 90% daripada SP. Okay, minta maaf, salah sikit, terbalik lah. Okay, SP, okay, SP adalah 90% daripada SY. Okay, ini betul. Okay, so it's a 90% daripada SY. So since SY dah diberi dalam soalan untuk case steel tadi, okay, so it's a 90% daripada SY. So SY kalau kita refer balik ke atas, dia adalah 630 megapascal. So 630 megapascal. Okay, so kalau kita kira 90% daripada 630, 90% kali 630. Okay, so kita dapat 567 megapascal, 567 megapascal. So the proof strength for this bolt is 567 megapascal. Okay, settle tu. Right, so SP settle, tapi AT tak settle lagi. So AT, so kalau kita tengok dekat sini, dia bagi ISO connection. So di dalam table yang kita belajar sebelum ni, dia dalam buku teks 15.2, dia ada bagi satu kolom tu nama dia AT. So kalau kita boleh refer balik, so bagi saya refer, try cari balik kat mana kita punya table 15.2. So table ni sangat penting untuk kita. Okay, sebab kat situ dia akan beri something ataupun satu information yang sangat penting pada kita. Information tu yang kita boleh dapat AT tadi tu lah. So kalau saya copy benda ni dan saya paste ke dalam ni, okay, so paste. So basically this is a table, hopefully semua orang nampak.
So kalau kita tengok kat sini untuk for M20, okay, so kalau saya tulis sedikit lah, so for D equal to 20 mm and pitch equals to 2.5 mm. So, ataupun benda ni adalah M20 tadi, M20 times 2.5. okay. So basically kita pergi ke D, okay, this D pergi ke 20. alright, so since this is a cost track tadi, so this is a benda yang kita akan tengok, and lepas tu kita akan tengok ni, okay, size ini, okay, pitch 2.5, and kita ada AT, basically dia punya AT adalah 245 mm per square. So untuk kes ni, so kita dapat AT adalah 245 mm square. Okay, settle. Right, so since kita dah dapat kedua-dua ni, SP dan juga AT, kita dah boleh cari proof load FP. Okay, so kita cari FP. So FP adalah SP 567. Okay, saya tukar pada unit SI 10 kuasa 6, okay, Pascal. So kali dengan 245, saya tukar pada meter square, 10 negatif 6 meter square. So saya dapat apa kat sini? So 567 eksponen 6 kali dengan 245 eksponen negatif 6. Okay, saya dapat lebih kurang 139 kilo Newton. Okay, so this is our proof load FP. Okay, settle yang pertama 139. So kita dah settle yang ni. Okay, so tapi isu ni kita nak cari berapa FI. So FI adalah 90% daripada FP. So kita boleh cari FI daripada sini. Alright, FI is 90% daripada FP tadi. So FP kita adalah 139 kilo Newton. Okay, so saya maintain unit kilo Newton tu. So 90% daripada 139, saya dapat 125 kilo Newton. Settle. Okay, settle itu. Right, so FI. Tapi tak sampai objektif lagi. Objektif kita nak cari this FB. Okay, berapa load yang experienced by both. Okay, that FB tu so kita baru settle the first part FI. Tapi equation ni ada dua parts. Kita kena cari nilai CP. Okay, so P dah ada, C yang pending. So kita keluarkan rumus C. So C adalah ada ratio KB plus KP. Okay, KB adalah stiffness of the bolt, KP adalah stiffness of the plates. Okay, two plates tu right. So since kita dah kita tak ada lagi semua ni, so kita cari first part dulu. Kita cari dulu KB. So berapa KB? So KB kita guna rumus saja, AB EB over grip length. Okay, so AB kita dah dapat, dia adalah tensile stress area AT yang kita tengok daripada table tadi. So EB adalah ES tadi yang diberi tadi. Okay, dan L. Okay, so AT tadi kalau kita refer balik ke atas, so 245 tadi. Okay, so 245 times 10 negative 6, okay, meter square. So there is a 80. So 80, so kalau kita refer balik ke atas, so dia buat daripada steel tadi, tak silap saya. So ini, okay, so this is EB. Ibu adalah 200 gigapascal. So saya tukar dalam unit yang konsisten, 200 kali 10 kuasa 9 pascal. Okay, divide by grip length. So grip length tu macam ketebalan yang digigit oleh tu. So untuk kes ni adalah 60 mm. So kita tukar dalam unit yang konsisten, 60 kali 10 negatif 3 meter. Settle. Okay, kita boleh kira nilai KB. Okay, so, KB, so kita kira sikit KB. So 245 eksponen negatif 6 kali dengan 200 eksponen 9
bahagi dengan 60 eksponen negatif 3. So saya dapat 817, okay, mega Newton per meter. 8, okay, 17, okay, mega Newton per meter. So ingat, kp adalah unit stiffness of spring, unit dia sama Newton per meter. So hopefully tahu unit dia, okay. Jangan, jadi yang penting unit tak ada unit bukan engineering lah. Alright, so there is a kp settle first part kb, tapi isu dia nak cari C kena tahu kp, okay. So kena tahu kp, okay. Macam mana nak tahu kp ni? Kp kita pakai rumus yang sangat pelik itu, okay. 0.58 pi e p d, okay, divide by 2 ln, so 0.58 L plus 0.5 D divided by 0.58 L plus 2.5 D. Right, macam, okay, mengancam rumus ni, okay. Boleh tahan rumus ni. Nampak macam susah, tapi insyaAllah tak berapalah. Hopefully boleh lah. Sebab kita hanya apply saja, kita bukan nak derive kat sini untuk kes ni. Okay, road, okay, let's say kita go through one by one. Ada ke tak semua ni? Seperti apa ada pi, of course pi kita tahu. EP, so EP tadi adalah separuh daripada E steel, tak silap saya tadi. Okay, so 100 gigapascal. So D, so since dia dah bagi size tadi M20, so D adalah 20 mm, so tak ada issue. Dan L tadi adalah 60 tadi yang D, okay. So basically saya rasa semua dah ada, okay, tak ada issue untuk kita cari benda ni. So KP kita masukkan nombor 0.58, okay. So kali dengan pi kali dengan EP tadi adalah separuh tadi, 100 kali 10 kuasa 9 pascal. Saya pastikan unit konsisten. So D untuk M20 jadi 20 times 10 to the power of negative 3 meter, okay, right, divide by 2 ln, okay, ada 5 kat sini, 0.58 kali dengan L 60 kali 10 negatif 3 meter, okay, tambah 0.5, okay, size 20 kali 10 negatif 3 meter, okay, sampai sikit, divide by 0.58 kali 60 kali 10 negatif 3 meter plus 2.5, okay, kali 20 times 10 to the power negative 3 meter. Okay, tutup this modulus. Right, so ini dia. So jangan salah kira. So kira elok-elok. So let's say kita kira sikit benda lah ni, 0.58 kali dengan 60 eksponen negatif 3. So tambah 2.5 kali 20 eksponen negatif 3. Alright, okay, 0.58 kali 60 eksponen negatif 3 tambah 0.5 kali 20 eksponen negatif 3 bagi yang tadi. Alright, kali 5 ln tadi kali 2, okay, 0.58 kali pi kali 100 eksponen 9 kali 20 eksponen negatif 3 bagi yang tadi. Alright, so saya dapat okay, itu dia. So saya dapat untuk nilai KP ni, okay, saya dapat 18, okay, 76, okay, unit dia mega. Saya konsisten dengan unit tadi, mega Newton per meter. Alright, so settle. Saya dapat KP, okay. So sebelum kita teruskan, kita double check. KB 817, okay, unit sama, mega Newton per meter, dan juga KP adalah 1876 mega Newton per meter. So usually this is for check. So usually KP is
higher, usually 3 kali higher, 3 kali ganda higher compare dengan KB lah. So kalau kita tengok kes, untuk kes ni kita nampak dan KB lagi rendah berbanding dengan KB. So kita boleh cakap that kiraan kita tiada isu lah untuk kes ni. Kita boleh cakap macam tu lah. Right, so since kita dah dapat kedua-dua nilai ni, KB dan juga KP ni, okay, so apa yang kita akan buat, kita kira lah nilai stiffness joint factor tu. Okay, so kita kira, so KB tadi kita dapat 817, okay, 817, okay, unit consistent mega newton per meter bagi dengan 817 mega newton per meter, okay, tambah dengan 1876 mega newton per meter. Okay, so this is a C, KB, KB, KP. So kita kira yang ni, so patutnya kita akan dapat ratio lah, sebab dia adalah dimensionless. 817 tambah 1876, okay, 817 bagi dengan yang tadilah, so saya dapat 0.303 ataupun 30.3% of total external load akan diambil oleh board, and the rest akan diambil oleh plate tu sendirilah. Okay, so itu maksud dia. Okay, so kita dah sampai C, so kita dah boleh menjawab soalan A tadi. Punya panjang lah, boleh tahan panjang dia. Mana tadi? Oh, mana tadi? Ni dia okay, yang ni. Okay, so kita nak settlekan ni. So FI dah dapat tadi, dan C dah dapat, P dah dapat, ada. Okay, so basically boleh carilah. So FI tadi adalah 125 kilo Newton. Okay, so FB sama dengan 125 kilo Newton plus C kita tadi adalah 0.303, dan kita punya external load yang acting di dalam sistem tadi ni 40 kilo Newton, 40 kilo Newton. Alright, so kita kira 125 plus 0.303 kali 40. So saya dapat lebih kurang 137 kilo Newton. Okay, settle soalan A. Okay, 137 kilo Newton. Alright, so kita sambung lagi sebab kita tak habis lagi untuk isu ni. Okay, so kita ada soalan B tadi. So soalan B dia nak cari berapa tightening torque, okay, if the bolts are lubricated. So berapa torque sebelum kita letak di SP, berapa torque yang sesuai yang perlu dikenakan ke atas this bolted connection. Okay, untuk kes tetap, kes yang diberi adalah unlubricated. Okay, so berapa that tightening torque? So ini senang je, rumus adalah T tightening torque adalah torque coefficient kali dengan size kali dengan Fi, ataupun untuk kes ni adalah preload yang dikenakan ke atas bolt tu sendiri. Okay, alright, so K tak ada, D dah ada dah tadi 20, Fi dah kira tadi sebentar tadi 125 kilo Newton. Okay, so for unlubricated condition, okay, so K nilai dia adalah 0.2. okay, so untuk condition ni kita adalah 0.2. okay, so settle, D dah ada, Fi dah ada. Kalau kita tengok balik, K dah ada, D dah ada, Fi dah ada, so semua dah ada, kita boleh kira. okay, D adalah 0.2, D tadi M20, 20 times 10 to the power negative 3, consistent pada dalam meter. So Fi kita tadi adalah 125, so saya convert kepada Newton. Okay, kuasa 3. Okay, so saya akan dapat unit yang consistent Newton meter. So T, kita kira sikit, 0.2 times 20 exponent negative 3 times 125 exponent 3. Okay, so saya dapat 500 Newton meter. Okay, sebelum saya letak lock,
load sorry, sebelum saya letak external load, okay, apa yang saya akan buat basically, saya ambil top wrench, okay, yang ada dial, okay, kena pastikan ada dial itulah top wrench, saya ketatkan saya punya spana ni, okay, spana saya ketatkan saya punya spana pula bolt ni, okay, yang saiz M20 ni dengan sebanyak 500 Newton meter. So bila ada dat 500 Newton meter, basically FI yang akan generate adalah this 125 kilo Newton di dalam tu. Okay, dan lepas tu barulah kita lepas dah secure benda tu dengan 125 kilo Newton preload, so dengan nilai 40 kilo Newton tu dia akan menghasilkan, dia akan generatekan bolt ataupun load di dalam bolt sebanyak 137 kilo Newton. Itu masuk soalan nilai. So dia safe ataupun tak safe, macam kita nak tahu? Senang je, kita tengok nilai FP lah. So kalau kita tengok FP kat sini, seberapa FP? So FP adalah 139 kilo Newton. So FP adalah 137 tadi. Okay, so since FB kurang daripada this FP, maksudnya bolt tak patah lah, ada load 40 kN tu lah. Okay, kalau lebih sikit mungkin akan patah lah this bolt. Okay, saya rasa takat itu je untuk hari ni. So kita jumpa lagi untuk chapter yang baru nanti, chapter untuk shear of reflect lah. So masih di bawah pastinya, tapi kita separatekan chapter tu lah. So hopefully dengan example ni insyaAllah boleh buat soalan-soalan faster yang lebih susah lepas ni, ataupun boleh apply this equation dengan lebih efektif untuk mana-mana soalan. Okay, sekian itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Bye bye.